Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan dan juga peluang kepada kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, untuk kita sama-sama menambahkan kefahaman kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini, Abo ingin bersama-sama adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah untuk kita sama-sama tadabbur, untuk kita sama-sama mengambil iktibar daripada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalamnya. Tidak lain tidak bukan untuk kita mengambil pengajaran dan juga peringatan daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah An-Nahl, ayat yang ke-34. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كيف كان عاقبة المكذبين. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah utuskan, kami telah bangkitkan, kami telah menghantar kepada setiap umat rasul. Allah Ta'ala telah hantar, Allah Ta'ala telah kirim kepada setiap umat itu rasul. Umat Nabi kita, umat kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga dengan umat-umat yang lain ada rasul. Maka tugas rasul ini ada dua. Yang pertama, ani'budullah. Tugas rasul menyeru manusia supaya beriman kepada Allah. Tugas Rasul untuk manusia ini supaya manusia tidak menyekutukan Allah. Ajak manusia supaya beriman kepada Allah, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, wajtanibut taghut, dan menjauhkan manusia daripada taghut. Taghut ni ma'ubida siwallah, sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'ubida siwallah, perkara-perkara yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu manusia ni sembah berhala, manusia sembah matahari, manusia sembah pokok-pokok dan juga sebagainya. Tetapi dunia learning, zaman learning, lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman. Taghut ini adalah ideologi, aliran-aliran pemikiran selain daripada Islam. Aliran pemikiran komunis, aliran pemikiran liberal, aliran pemikiran kapitalis, aliran pemikiran sekular. Ini adalah taghut, aliran-aliran pemikiran yang diciptakan oleh musuh-musuh Allah Ta'ala supaya orang Islam ni jauh daripada pemikiran Islam, daripada mikir cara Islam, supaya manusia ni lari daripada kaedah agama. Ini tugas Rasul yang sangat-sangat besar yang Allah Ta'ala minta Rasul-Rasul sampaikan kepada manusia, iaitu jangan syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah Ta'ala, dan janganlah manusia ni mengambil selain daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana Allah Ta'ala telah sebut kepada kita, manusia ni akan berpecah. Manusia ni akan berpecah kepada dua kumpulan. Apabila Allah Ta'ala utuskan Rasul, apabila Allah Ta'ala utuskan Nabi, kok mana-mana pun manusia akan pecah. Manusia akan terbahagi kepada dua sahaja. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, faminhum man hadallah, ada di kalangan mereka yang menerima hidayah daripada Allah. Satu kumpulan manusia ni dia akan terima apa yang dibawa oleh Rasul. Rasul kata i'ani'budullah wajtanibut taghut. Maka kumpulan yang pertama ni iaitu di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah, dia akan terima apa yang disebut, apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka dan rasul-rasul mereka. Jangan menyekutukan Allah, dia terima. Jangan kamu mengikut taghut, jangan kamu mengambil aliran-aliran pemikiran selain daripada Islam. Manusia ni terima, maka orang-orang yang berimanlah akan terima. Ini adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Abo sama-sama sebut di sini ke di mana-mana ke, hidayah ni barang hak kita tak boleh beli dengan duit. Kaya secara mana pun kita, hebat secara mana pun kita tak boleh beli hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita nak tawar menawar dengan Allah Ta'ala, tak boleh. Kerana hidayah ni adalah tugas ataupun anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah Ta'ala tak bagi mudah-mudah hidayah kepada baginda apabila baginda inginkan Abu Talib memeluk agama Islam. Kita baca dalam sirah Nabawiyah ketika mana saat-saat kematian Abu Talib di sisi dia adanya Nabi kita, adanya Abu Lahab.
Nabi minta sangat-sangat Abu Talib supaya mengucap 2 kalimah syahadah, supaya Abu Talib ni mati dalam keadaan beriman. Sebab apa? Sebab Abu Talib ni menjadi tulang belakang kepada perjuangan baginda, menjadi orang yang mempertahankan perjuangan baginda, orang yang membekalkan, orang panggil bekalan kewangan kepada baginda. Tapi akhir sekali Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Menangis Nabi, sedih Nabi. Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau la tahdi man ahbabta, mu tak boleh bagi hidayah kepada orang hak mu nak. Hak boleh bagi hidayahnya siapa? Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi hak balik boleh bagi hidayah ni siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak berkira lah dengan Nabi ni, moga Nabi ni kekasih Allah, Nabi ni maksum, Nabi ni segala-gala, tapi dalam bab hidayah tak ada kompromi. Mu Nabi ko, mu siapa ko, itu bukan milik kamu, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Butuhlah kita, butuh sangat-sangat kita, kerana Allah Ta'ala telah anugerahkan hidayah kepada kita. Sebab tu dalam doa kita baca sama-sama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Janganlah Allah Ta'ala mutarik hidayah ketika mana kamu telah bagi hidayah kepada aku. Doa ni kita baca sama-sama, sama ada sendiri ko, sama ada ramai-ramai ko. Sebab apa? Sebab hidayah ni barang mahal. Barang bukannya kita boleh minta mudah-mudah dengan Allah Ta'ala, tapi ianya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita sentiasa beramal soleh, kita sentiasa buat perkara-perkara baik, maka Allah Ta'ala kata, orang lagu ni aku akan bagi hidayah kepada dia. Maka bila orang ni berada dalam hidayah Allah Ta'ala, maka dia hidup atas dunia, dia mengikut landasan, dia mengikut kaedah, dia mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh agama. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Satu kumpulan lagi, dia kekal dalam kesesatan, dia kekal dalam kegelapan, dia kekal dalam kebingungan. Dua aja atas dunia ni. Di atas dunia ni dua aja. Sama ada kamu beriman kepada Allah ataupun kamu tidak beriman kepada Allah. Maka Nabi mari, Rasul mari, royaklah gajah rimau pun satu je dia. Satu je dia. Dia tidak beriman kepada ayat Al-Quran, dia tak dengar peringatan daripada Allah, dia kekal dalam kegelapan. Maka Allah Ta'ala kata, fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Maka berjalanlah kamu di atas muka bumi ni, fanzuru, mu tengok apa yang berlaku kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Mu jalan tengok, mu jalan tengok, mu baca Quran, mu baca sirah, mu tengok akibat orang yang tak ira, orang yang tak cara kepada ayat-ayat Al-Quran. Banyaklah kita baca di dalam Al-Quran, kita baca dalam sirah, bagaimana orang yang haqqat alaihi dhalalah, yang kekal dalam kesesatan. Bukan tak ada orang royak, Quran royak ke dia, baca Quran pun kepada royak dah dia, Nabi royak dah kepada dia, tapi haqqat alaihi dhalalah, kekal dalam kesesatan, kekal dalam kegelapan. Contoh,
kita baca di dalam Al-Quran sebagaimana cerita yang berlaku kepada Fir'aun laknatullah. Fir'aun ni ambo sebut sama-sama dah. Dia berlawan dengan Nabi Musa. Dia perang dengan Nabi Musa. Dia nak bunuh Nabi Musa. Bukan sebab Nabi Musa ni, bukan sebab dia tak percaya kepada Allah Ta'ala ni Tuhan dia, tetapi kerana dia ni bebal, kerana dia ni keras kepala, kerana dia ni tak cara. Bukan dia tak tahu Tuhan ni Allah, dia tahu, tapi dia buat tak cara, dia buat tak ira, dia buat keras kepala, dia buat keraking. Maka akhir sekali apabila Allah Ta'ala tenggelamkan dia bersama-sama dengan pengikut dia, barulah dia sebut qala amantu annahu la ilaha illa ant. Baru dia mengaku bahawasanya Allah Tuhan tu, Tuhan dia adalah Allah Ta'ala. Nak rayaknya Fir'aun ni, dia mengaku dia tidak Tuhan sebenarnya, Allah Ta'ala. Tapi akhir sekali bila dia berada dalam laut, ketika mana nak tenggelam, barulah dia kata amantu, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tak tahu. Nabi Musa royak dah, cerita dah kepada dia, berdakwah dah kepada dia, tapi dia buat tak cara, dia buat tak ira, dia buat tak tahu. Maka fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Mu tengoklah apa yang berlaku kepada Nabi, berlaku kepada Fir'aun dan pengikut-pengikut dia. Fir'aun ni tidak sorang-sorang, dia adik kakak, dia ada pengikut dia. Dia ada pengikut dia, dia ada penyokong dia. Dia bila penyokong ni, dia ikut pengikut dia, dia ikut kepala dia, maka tak kira lah pemimpin ni, pengibuh dia ni bawa gimana, dia akan ikut. Akhir sekali mereka mati di dalam laut. Mereka mati di dalam laut, dan kita tahu benda ni disebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut lagi di dalam Al-Quran, dalam surah Taha ayat 124 hingga 126. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha ayat 124 hingga 126, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Sadaqallahul azim. Sesiapa yang a'rada, berpaling, sesiapa yang berpaling, sesiapa yang degil, sesiapa yang tak cara, siapa-siapa yang tak ira, siapa-siapa hok keras kepala keras king daripada mengingat peringatan daripada aku, mendengar ayat-ayat Quran, lupa daripada peringatan aku, tetagapo Allah Ta'ala royak, Nabi royak, orang lagu ni fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya kehidupan dia tu dhanka, sepik. Atas dunia sepik. Kita nampak rumah dia besar, kereta dia besar, buah-buah pula banyak pula kereta dia tu, rumah pula besar. Tapi orang lagu ni kalau dia tidak mengambil peringatan daripada Allah, dia tak ira dengan peringatan Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala kata hati dia sepik, kehidupan dia sepik, tak ada ke satu pun di sisi Allah Ta'ala, tak ada nilai pun, sebab dia lupa daripada mengingati Allah Ta'ala, mengingati pesanan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia dibangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan a'ma. A'ma ni apa? Buta.
Duduk atas dunia molek-molek, celek molek, boleh jalan pergi mari, boleh bawa kereta, boleh mengaji, boleh macam-macam, boleh kerja, tapi di akhirat kelak a'ma, buta. Bila buta, qala, dia pun tanya Allah Ta'ala, Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Allah, wahai Tuhanku, kenapa aku dibangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan aku duduk atas dunia itu aku celek, aku nampak tu, aku nampak ni. Allah Ta'ala jawab, qala, aku nak ayat kamu ni, bapa? Kadzalika atatka ayatuna, atas dunia itu aku kira rasul, aku kira nabi, aku kira ulama, aku kira orang-orang alim, royak hak ni betul, hak ni salah, hak ni betul, hak ni salah, tapi fanasi taha, mu buat-buat lupa, mu buat tak cara, mu buat tak ira, mu kerah kepala, mu kerah king. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan pada hari ini aku telah lupakan kamu. Atas dunia itu muak tak ingat aku, akhirat kelak ikut mung nak jadi gapo. Kita baca ayat ni sama ada kita jumpa ataupun tidak, tu nombor dua. Tapi dalam Quran ni ada banyaklah. Hamba pagi ni nak bawa cerita pasal hak dalam Quran berlaku. Bukan daripada hamba, bukan daripada siapa, hamba nak ambil ayat-ayat Quran supaya kita boleh faham, supaya kita boleh iqna, supaya kita boleh jejak dengan ayat-ayat yang banyak sangat di dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala telah royak dah kepada kita, mu duduk atas dunia, mu tak cara ke Quran, mu tak cara ke agama, mu tak cara ke Nabi, mu tak cara kepada Allah, di akhirat kelak mu ni akan jadi buta, dan aku akan tak cara kepadamu ketika mana mu berada di akhirat kelak. Mu nak jadi gapo ikut mu, aku tak cara, sebab atas dunia ni letih dah. Ulama-ulama duk royak, ustaz-ustaz duk royak, nabi duk royak, rasul duk royak, baca ayat tu, baca ayat ni, tapi buat tak tahu, buat tak cara, maka di akhirat kelak aku akan buat tak cara juga kepadamu. Jadi kok mana-mana pun adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala royak kepada kita manusia ni akan pecah dua. Golongan yang pertama, golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua, golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila dua golongan ini ada depan kita, maka kita orang-orang yang beriman kepada Allah, kita kena berusaha supaya kita tidak dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam golongan yang kedua, golongan yang tidak beriman kepada Allah, ataupun golongan yang wak tak cara, wak tak ira dengan peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam ayat yang lain dalam suratul Isra, surah Al-Isra ayat 36. Surah Al-Isra ayat 36, Allah Ta'ala kata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata, wahai manusia, janganlah kamu mengikut apa yang mu tak ada pengetahuan tentang dia. Mu jangan ikut gapo mu tak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, mu jangan buat perkara yang mu tak tahu. Jangan buat perkara yang mu tak tahu. Kerana apa? Innas sam'a, kerana pendengaran kamu, wal basara, dan pandangan kamu, wal fuada, dan anggota-anggota kamu, tangan ko, kaki ko, berapa,
kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Tak terlepas. Tangan kita buat gapo, kaki kita buat gimana, tangan kita buat gapo, mata kita tengok gapo, telinga kita dengar gapo, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan disoal, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Yasin kita duk baca sama-sama, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat kelak Allah Ta'ala kunci mulut kita. Allah Ta'ala kunci mulut. Bapa Allah Ta'ala kunci mulut? Sebab mulut ni suka belik. Mulut ni suka belik, dia suka jawab. Allah Ta'ala tanya, bapa mu tak mari semaya Jumaat, tak rajin nampak di masjid, tak rajin nampak di surau. Mulut pun jawab, sibuklah, letihlah, tak delah. Kunci mulut. Wa tukallimuna aydihim, maka bercakaplah tangan. Tangan royak. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki menjadi saksi. Bila kaki kata dia tidak sibuk, dia pergi kot lain, dia boleh pergi ke datu, dia boleh pergi sini, boleh pergi situ, tak sibuk pun. Mulut royak sibuk, tak ada nak mari, letih nak mari macam-macam. Tapi kaki kata dok, dia boleh rata, jalan rata riti. Tapi mari dengan rumah Allah ni dia rasa panah. Padahal kipah besar lagi, ekor lagi, macam-macam kita bubuk. Nak oyak mulut ni Allah Subhanahu wa ta'ala kunci, kau akan bercakap benarnya gapo? Tangan-tangan kita dan juga kaki-kaki kita tak boleh nak menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, kita hidup atas dunia ni, kuk mana-mana pun kita kena ikut peraturan, kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh agama kita. Walaupun kita tak kenal, walaupun kita tak berapa nak ikut selera kita, tetapi bila Allah Ta'ala sudah tetapkan begitu, agama telah tetapkan begitu, maka kita kena ikut dan juga kita kena laksanakan apa yang telah ditetapkan oleh agama. Maka setiap hidup kita ni ada peraturan dia. Bayangkan adik kakak, kalulah Allah Ta'ala ni ajar sosok kita untuk kita nak masuk tandas, nak masuk jambe, nak berok kau, nak kecil kau, Allah Ta'ala ajar kita. Nak masuk tandas kena masuk kaki kiri, ada doa-doa dia. Lepas tu duduk dalam tandas kena pakai tutup kepala. Lepas tu ada cara dia, ada kaedah dia. Kalau sekecil-kecil benda tu Allah Ta'ala ajar nak masuk tandas, nak berok, nak kecil, bayangkan kalau benda tu benda yang sangat besar. Sekecil-kecil benda Allah Ta'ala ajar, agama kita ajar, ada peraturan dia. Apatah lagi kalau kita ni nak meretah negara, nak meretah negeri, ke Allah Ta'ala tak letak peraturan, ke Allah Ta'ala tak letak orang panggil peringatan, ke Allah Ta'ala tak letak kaedah. Setara masuk jambe pun Allah, kalau kita masuk jambe ikutlah nak agapo pun dalam jambe. Dok, Allah Ta'ala ajar kena masuk kaki kiri. Ambo kecil-kecil dulu, ayah ambo pesan sama, mu nak masuk masjid, mu jangan tukar kaki. Ni masuk masjid pun masuk jambe. Apa? Kaki kiri masuk masjid. Siapa lah ni ambo ingat? Orang kita ni bukan sini lah, tempat lain. Dia tak kira masjid kau, jambe kau, kaki kiri, kaki kanan, tukar sama. Masuk masjid jangan tukar dengan kaki kiri. Sebab kaki kiri ni jambe, masjid ni kaki kanan. Siapa lah ni ambo ingat? Ambo jalan derah-derah pun bila nak masuk, kaki kanan, masuk kaki kanan. Nak oyaknya agama aja siapa tak tu. Pada kita tu ikutlah kaki kanan kau, kaki kiri kau, serupa aja. Tak boleh. Tak
Tak boleh, sebab Allah Ta'ala telah tetap dah. Masuk masjid kaki kanan, tubik kaki kiri, jambe masuk kaki kiri, tubik kaki kanan. Hak ni hak Islam aja, hak agama aja. Kalau hak tu pun kita tak boleh ikut, hak lain-lain gak wal iyadza billahi min zalik. Ana oyak peraturan hak Allah Taala tetap kita. Kalau kita fikir dengan akal agak serupa ya kanan kai. Tak boleh. Hak ni peraturan agama. Maka kalau masuk jambe pun nak berok nak kecing pun Allah Taala ajar. Allah Taala royak sosok doa go tu doa go ni, tak boleh buat go tu, tak boleh buat go ni. Apatah lagi dalam nak meretah agama, nak pilih pemimpin, nak meretah negeri, banyak lagi lah perkara-perkara hak kita kena belajar, hak kita kena ikut, hak kita kena buat. Maka Allah Ta'ala royak kepada kita dalam Quran juga, iaitu akibat dan juga balasan bagi manusia yang tidak mengikut peraturan apabila nak memilih pemimpin, nak memilih, nak memerintah negara, nak memerintah negeri. Allah Ta'ala sebut juga di dalam Al-Quran. Kita buka dalam Al-Quran surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 21 dan 22. Allah Ta'ala sebut nak suruh kita nampak, suruh kita faham. Ini akibat dia, ni balasan dia bila kita cara bak memerintah negara, memilih pemimpin dan juga sebagainya. Allah Ta'ala sebut wa barazu lillahi jami'a faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'a fahal antum maghnunu anna min azabillahi min syai' qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Allah Ta'ala kata, dan mereka akan berhimpun di hadapan Allah Ta'ala. Wa barazu lillahi jami'a. Kita akan berhimpun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru. Maka pengikut-pengikut hak dia mengikut pemimpin dia atas dunia hari itu, dia pun berkata inna kunna lakum taba'a. Aku atas dunia hari itu aku undi orang itu, aku sokong orang ni, aku nak orang itu, aku nak orang ni. Maka fahal antum maghnunu anna min azabillah min syai'. Tak leh kau aku minta tolongmu wahai pemimpin yang aku pilih atas dunia itu, kamu lepaskan azab daripada aku. Aku ni pengikutmu atas dunia itu. Mu mari rumah aku, munggi rumah aku tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi, musim-musim lah ni. Hologo tu, hologo ni, undilah aku, pakuhlah aku. Di akhirat kelak aku kena azab ni. Mu tak boleh kau tolong aku pelepas azab kau kena kepada aku. Dah aku unimu, aku bagi sokongan kepadamu, mu tak boleh kau tolong aku, mu tak boleh kau minta orang panggil rengek kau sebagaimana mu boleh janji atas dunia itu. Aku nak mu laksanakan, mu tunaikan balik gapo hak mu janji dengan aku. Ni pengikut tanya pemimpin dia. Qalu, pemimpin dijawab, lau hadana Allahu lahadainakum. Kalau Allah Ta'ala ni boleh bagi hidayah kepada aku, kalau Allah Ta'ala ni boleh tolong aku, nescaya aku boleh tolongmu. Dia jawab, kalau Allah Ta'ala ni tolong aku akan tolongmu. Sawa'un alaina am alaina ajazi'na am sabarna
sama ada mu orang panggil, sama ada mu ni pengikut ko, aku ni pemimpinmu ko, malana min mahis. Kita ni dua-dua supaya berlaku, sama-sama terak berlaku. Dua-dua kena azab daripada Allah. Walaupun atas dunia ni aku pemimpin kamu, membagi sokongan kepada aku, di akhirat kelak dua-dua terak. Tiba-tiba waqala syaitan, setan pun kecek. Setan duk tengok ni, pengikut dengan pemimpin duduk bala. Aku dulu, sokongmu dulu, tak boleh kau tolong aku. Aku ngamu supaya. Waqala syaitan, setan pun kecek. Dia kata kan, lamma qudiyal bila selesai belaka tu, dia kata gapo? Allah Taala telah janji kepadamu. Tapi janji Allah Taala ni betul. Aku pun janji juga denganmu, tapi aku mungkiri janji aku. Aku lipatmu. Setan kata, Allah Ta'ala janji denganmu, tapi Allah Ta'ala tunaikan janji dia. Aku, setan kata, aku janji juga denganmu. Boleh go tu, boleh go ni, dia kecek go tu, kecek go ni, tapi aku mungkiri janji aku. Wa ma kana ni alaikum min sultan, aku tak boleh buat gapo-gapo kepadamu pada hari ni. Aku sendiri pun tak boleh mampu nak selamatkan kamu, nak keluarkan kamu daripada azab. Aku sendiri pun Allah Ta'ala laknat. Akhir sekali setan dia bui, orang panggil punchline. Orang panggil punchline. Orang yang buat lawak dia bagi punchline. Punchline dia apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Mu tak salah kepada aku lah, setan kata. Mu kena salah ke dirimu. Mu kena salah ke dirimu. Apa? Atas dunia itu orang baca Quran, orang baca hadis, Nabi royak gitu, Nabi royak gini, ulama kata gitu, ulama kata gini. Mu tak cara, mu tak ira, mu tak salah ke aku. Setan kata mu kena salah ke dirimu sendiri. Ni benda dialog dan penyesalan yang ada di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala royak kepada kita. Akhir sekali Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Al-Ahzab ayat 96 hingga 98. Ni ngelah ni. Allah Ta'ala kata, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil rabbana atihim dhi'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata, ketika mana yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, ketika mana muka mereka ditenyek, ketika mana muka mereka ditenyek ke dalam api neraka. Muka mereka ni ditenyek ke dalam api neraka, ditenyek dalam api neraka. Mereka pun berkata, ya laitana Allah, alangkah baiknya ketika mana aku di atas dunia itu ata'na Allah, aku patuh kepada Allah, wa ata'na Rasul, aku patuh kepada Rasul. Wa qalu, dia sambung lagi, Rabbana, aku noyak kamu wahai Allah Ta'ala, aku atas dunia itu ata'na sadatana, aku ikut pemimpin-pemimpin aku. Wa kubara'ana, aku mengikut penyokong orang panggil ketua aku. Aku atas dunia itu aku patuh ke dia, aku undi dia, aku bagi sokongan kepada dia. Tiba-tiba fa'adalluna as-sabil, dia telah menyesatkan aku, dia telah bawa aku ke jalan yang tak betul. Rupa-rupanya aku salah memilih pemimpin, aku salah bagi undi kepada dia, maka fa'adalluna as-sabil, dia bawa aku ke jalan yang tak betul. Rabbana, pada hari ini wahai Tuhanku, atihim dhi'faini minal azab, pengikut-pengikut kata mu bagi 2 kali azab kepada dia. Nak marah telajak.
gandakanlah azab kepada dia sebanyak 2 kali, wal anhum, dan kamu laknatlah pemimpin-pemimpin ini laknan kabira, dengan laknat yang banyak, dengan laknat yang besar. Apa? Sebab atas dunia itu aku pilih mu, aku undi mu, akhir sekali mu telah bawa aku ke jalan yang tak betul, kamu telah menyesatkan aku. Ni benda-benda hak cerita-cerita hak amu bawa ni ada di dalam Al-Quran. Ada lagi 2-3 ayat lagi dialog dan juga penyesalan pengikut-pengikut hak salah memilih pemimpin masa atas dunia gitu. Cuma mu tak si bacalah, kita kesuntukan masa. Pukul 8 kita nak pergi pergi lepas pada ni. Nak pergi hari ni pukul 8 sampai pukul 9 je pergi, tidak sampai ke malam. Nak rayaknya adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, kita nak selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kok mana-mana pun Allah Taala telah royak kepada kita nak memilih pemimpin, cari pemimpin yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah, yang gerung kepada Allah, yang memberi peringatan kepada kita. Ini kaedah dan juga panduan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Kita jangan ikut selera kita, kita jangan ikut nafsu kita. Bak nak memilih pemimpin, kita ikut perasaan kita, kita ikut nafsu kita. Tapi dalam bak yang lain, kita ikut agama. Ni 2 perkara yang berbeza, yang Allah Subhanahu wa taala marah, yang Allah Subhanahu wa taala murka. Maka kita hidup atas dunia, kok mana-mana pun kita kena ikut semua peraturan dan perkara-perkara dan juga panduan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Maka dalam bab ni kita nak selamat daripada pengikut yang salah memilih pemimpin, supaya kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti memilih pemimpin yang bawa kita kepada kebaikan, yang bawa kita kepada Islam, yang bawa kita supaya kita ni sentiasa mengingatkan diri kepada Allah dan mengingatkan diri kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kita tersalah pilih pemimpin-pemimpin yang nak merosakkan kita, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dan insya-Allah Allah Ta'ala bagi hidayah dan juga taufik kepada kita untuk kita mencari pemimpin yang betul, cari pemimpin yang boleh bawa kita ke syurga, boleh masuk kita ke syurga insya-Allah. Aqulu qali hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.